minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung perbacaan kita kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Kitab fiqh manhaji mengikut mazhab Syafi'i yang menceritakan tentang perlakuan ataupun panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan sembahyang dan juga ibadat-ibadat baginda. Jadi alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita pada malam ini untuk berada dalam majlis ilmu ini. Jadi insya-Allah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua benda di atas perkara di atas dunia ini adalah sia-sia melainkan zikrullah dan juga majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, kita malam ni kita ambil dua. Zikrullah, mengingati Allah di dalam masjid, di dalam surau ini kita melakukan ibadah, dan kemudian kita selang pula dengan majlis ilmu pada malam ini sebelum kita solat isyak insya-Allah. Malam ni kita belajar, kita akan baca tentang najis. Jadi perkara ni perkara biasa yang telah kita dengari, yang telah kita belajar sejak daripada awal-awal dulu lagi. Tetapi perkara ni penting supaya kita selalu ingat, kerana tanpa kita tahu, tanpa kita ingat, tanpa kita buat, maka ia akan menjadikan amalan ibadat kita ni sia-sia. Sembahyang kita sia-sia kalau ada najis. Jadi oleh kerana itulah maka ulama-ulama telah meletakkan perbincangan tentang najis ini, tentang apa yang najis, apa yang tak najis, apa yang dimaafkan, bagaimana nak baca najis dan sebagainya, mula-mula sekali di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi insya-Allah malam ni kita tengok tajuk kita ialah an-najasatul mughallazah wal mukhaffafah wal mutawassitah. Ulama-ulama Syafi'i, sebagaimana insya-Allah kita ni dalam majlis ilmu kita ni kita akan lihat apakah panduan Nabi, apa yang Nabi buat dalam amalan-amalan ni. Imam Syafi'i yang datang ni lebih kurangnya makna 150 tahun selepas daripada Nabi wafat. 150 tahun lebih kurang. Kalau ikut masanya jauh ni. Jadi ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia membuat hukum-hukumnya dan dia tuliskan di dalam kitabnya, kitab kitab Imam Syafi'i ni namanya. Kitab namanya Ibu namanya kitab tu. Kalau dalam bahasa Arabnya lebih kurang 5 jilid, 5 volume. Kita nak baca pun susah juga kan. Jadi Imam Syafi'i ni dia kumpulkan pendapat-pendapat dia dalam masalah fiqh ni, diambil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Yang kita belajar pada hari ini, kita ambil hasil buah yang telah diijtihadkan. Ijtihad ni maknanya hasil penat lelah Imam Syafi'i berfikir, mencari apa hukum ni, supaya dia tidak mahu
orang-orang yang di belakang Imam Syafi'i ini, selepas daripada Imam Syafi'i ini teraba-raba, susah. Kalau kita nak cari sendiri hukum daripada Quran, daripada hadis, mungkin tak jumpa. Jadi Imam Syafi'i telah ringkaskan, rumuskan, mudahkan. Jadi kita pada malam ini kita nak baca apa yang Imam Syafi'i sebut, dan kemudian kenapa Imam Syafi'i sebut begitu, daripada mana dia ambil, daripada hadis mana, Nabi kata apa, Nabi sebut apa tentang perkara ini. Itu yang kita nak belajar. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i membahagikan najis ini, najis ni, benda yang kotor yang tidak membatalkan sembahyang ni, ada 3 jenis. Ini Imam Syafi'i, bukannya Nabi. Nabi tak sebut 3 jenis ni, tapi ulama Syafi'i membahagikan kepada 3 untuk memudahkan kita. Kenapa? Dalam hadis Nabi dia tak sebut nama-nama ni. Jadi bagi kita tidaklah perlu untuk kita mengetahui nama ni, tapi untuk memudahkan. Jadi ulama-ulama Syafi'i membahagikan, yang pertama namanya mughallazah. Ghallazah ni daripada ghalaza maknanya. Ghalaza tu makna tebal maknanya, ataupun berat maknanya. Jadi kita namakan dia mughallazah. Jadi kalau kita tak nak ingat pun tak apa, cukup kita ingat ini jenis yang najis yang berat, kita kata. Yang keduanya ialah nama dia mukhaffafah. Artinya ialah najis yang ringan daripada khafif. Khafif ni ringan dalam bahasa Arab. Jadi ringan kerana apa ringan? Kerana cara basuhnya. Yang ketiga mutawassitah, daripada wasat. Wasat ni pertengahan. Jadi wasatiyah tu makna pertengahan. Mutawassitah ialah najis yang pertengahan. Jadi nama dia ada 3 ni kerana apa? Cara basuhnya, cara nak bersihkan ni lain-lain. Yang pertama sekali ialah najis, dia kata an-najasatul mughallazah wa hiya najasatul kalbi wal khinzir. Najis babi dan juga anjing. Najis babi bukan tahi anjing, bukan. Semua anjing tu dan semua babi tu, anggota dia ikutlah kaki dia, sejak daripada kepala dia sampai kepada lidah dia, sampai kepada ekor dia, sampai kepada najis dia, semua tu najis. Dia sendiri tu najis maknanya. Dia tak sama seperti binatang. Binatang lain kalau mati barulah najis. Ni dia ni tak mati pun dia najis. Gitu. Jadi hanya 2 sahaja, dan dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Kenapa ulama-ulama kita mengatakan bahawa dia ni najis ni dikira berat? Kerana dia kata annahu la yakfi ghusluha bil ma'i marratan kabakin najasat. Kerana hadis Nabi menceritakan kepada kita, dia kata tak cukup basuhnya dengan sekali sahaja. Kerana Nabi SAW berkata iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi kata bila seekor anjing menjilat bekas kamu, maka hendaklah kamu basuhnya dengan 7 kali. Ihdahunna bitturab, Nabi kata salah satu mesti dengan tanah, bercampur dengan tanah. Jadi kenapa sampai 7 kali? Tak cukup ke sekali? Kalau dah hilang tak cukup, mesti 7. Walaupun tak nampak, walaupun nampak maknanya ada color dia, ada air liur dia, ada tahi dia ke, ada kencing dia ke, tak kira. Darah dia masih ada, darah tak ada, mesti 7 kali juga. Itu kata semua mazhab macam tu untuk anjing, untuk anjing. Kemudian babi pula, babi waqisu alaihi khinzir li'annahu aswa halan. Habis tu babi datang daripada mana pula? Mesti basuh 7 kali. Tajuk 7 kali ni dipanggil sertu. Kita panggil dulu samak. Saya dulu panggil samak. Samak ni tak betul rupanya bahasa Melayu. Tak apalah, mana-mana yang penting 7 kali. Nak panggil sertu, nak panggil samak 7 kali. 7 kali atau lebih lah. Kalau lebih tak apa, tak ada masalah. Tak cukup 7 kali tak boleh. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, babi tak disebut dalam hadis. Mungkin zaman Nabi tu tak ada babi. Di kampung Madinah tu tak ada babi mungkin. Wallahu a'lam bissawab, saya pun tak tahu. Sekarang tak ada babi saya rasa. Tapi kalau binatang lain ada.
Dia padang pasir ni ada singa, ada anjing serigala ada. Kalau anjing tu memang ada. Kalau kita pergi pun sekarang ni, kalau di Mekah Madinah tu, kalau berhenti di tengah-tengah naik bas tu, kita berhenti di tengah-tengah tempat stesen-stesen tu, ada biasa anjing tu berayar anjing. Maknanya anjing ni ada di tanah Arab ni. Anjing betul ke, anjing tak betul ke, anjing serigala ke, ada. Jadi Nabi SAW berkata begitu sebab apa? Sebab memang anjing ada. Dalam satu hadis diceritakan, Nabi sekali tu malaikat tak nak masuk dalam rumah tu. Nabi kata, apa hal malaikat tak nak masuk ni? Tengok-tengok rupanya di bawah katil tu ada seekor anjing, anak anjing. Maknanya anak anjing dah masuk dalam rumah tu. Gitu. Sampai macam tu sekali, maknanya anjing tu banyak maknanya pada masa tu. Di Madinah ni. Jadi Nabi SAW kata, kalaulah seekor anjing menjilat, maka basuhlah 7 kali. Satunya dengan tanah. Jadi babi, kata mazhab Syafi'i, dia adalah lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi. Apa dahsyat babi daripada anjing? Tak tahulah kan. Babi ni semua jenis babi kecuali babi laut. Tu cerita lain pula, babi laut. Orang Melayu panggil babi laut. Tapi orang putih tak panggil babi laut. Orang Melayu je. Jadi yang bahasa tu, yang kalau siput babi, tak, bukan bahasa 7 kali siput babi. Dia, kalau ada satu lagi orang Melayu panggil gila. Gila babi ada pula tu kan. Tu istilah-istilah Melayu lah. Ni binatang babi dan juga spesies dia. Tak kira lah babi sungguh yang warna kuning tu ataupun babi yang hutan. Tu babi tu. So, spesies-spesies lah, anak beranak dia lah kan. Semua-semua tu kata mazhab Syafi'i adalah najis mughallazah, sama seperti anjing. Kenapa? Dalam hadis tidak ada, dalam Quran tidak ada. Dalam Quran ada sebut babi, tak boleh makan babi. Dalam Quran tak sebut tak boleh makan anjing. Gitu. Tapi dalam hadis, kalau anjing jilat mesti basuh 7 kali. Tapi dalam Quran tak sebut tak boleh makan anjing. Tapi dalam hadis tak sebut kalau babi jilat. Jadi akhirnya Imam Syafi'i berkata babi sama seperti anjing, iaitu najis mughallazah. Jadi dua-dua tu. Dan juga termasuk mazhab Syafi'i, kita kata anak di antara kedua-duanya. Jadi kalau dia beranak, tak tahulah dia boleh beranak tak boleh beranak, wallahu a'lam bissawab. Kalau dia dengan anjing, dia dengan kucing, dia dengan kambing, dia dengan apa, kalau dia maka dia akan jadi najis mughallazah juga. Jadi kalau anak lah lahir, katakan nampak macam seperti kambing, kita kena label siap-siap situ, gantung atas leher dia, ini adalah anak kacukan dengan babi, dengan anjing, contohlah supaya apa? Supaya orang tahu ni kambing ni bukan kambing ini sebenarnya, ni dia ni keturunan anjing, gitu. Wallahu alam, boleh tak? Tu kena tanya orang ahli sains. Jadi tu yang pertama, najis yang pertama. Cuma untuk kita sekarang ni, sebab kita sekarang ni zaman internet zaman langit terbuka, tak boleh nak tutup. Banyak sangat dalam dalam internet kita akan dengar orang kata macam ni, kata macam ni. Kadang-kadang kita ni confuse tak? Sebab apa? Confuse hukum. Sebab dulu tak ada. Dulu orang baca kitab di masjid tak adalah. Itu je lah yang kita boleh dengar, ataupun dengar radio, dengar TV. Sekarang ni tak ada. Orang boleh baca internet, orang boleh baca handphone, orang boleh baca IG, orang boleh macam-macam. Jadi timbullah hukum-hukum kadang-kadang yang confusekan orang ramai. Jadi mufti kita dia ada masalah, dia putus-putus. Tukar pula. Mungkin bateri dia bateri baru tadi. Ni cuba kalau tak jadi juga kita ambil kita ambil hijau lah, ambil benda ni wire lah pula. Macam mana nak masuk ni? InsyaAllah. Tadi bunyi putus-putus tadi. Jadi apa tadi? Kita pasal IG tadi. Pasal IG, pasal Facebook ke, pasal apa-apalah sekarang ni orang boleh dengar semua. Kadang-kadang orang copy paste ni, kita tak tahu mazhab apa entah kan. Kita pun tak tanya kan. Kita tengok macam menarik dia, ada hadisnya, gitu kan. Ataupun dia sebutlah kata imam ni, jadi orang ramai pun jadi confused. Jadi kita dengarlah sikit, sekali-sekala kita akan cerita juga kan. Contohnya dalam masalah babi ni ialah kita sebut, rasanya pernah sebut dulu, dalam mazhab Syafi'i
pendapat yang memang kuatnya, muktamadnya dipanggil, ataupun pendapat yang paling kuatnya, babi tu mestilah dibasuh dengan 7 kali. Tetapi dalam mazhab lain selain daripada Syafi'i, dia tak basuh 7 kali. Tu nak ceritanya. Jadi kalau ada orang katalah tak basuh 7 kali, mana babi, yang adanya ialah anjing sahaja yang wajib basuh 7 kali, itu mazhab lain. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, basuh dia dengan sekali saja, tak perlu basuh 7 kali. Babi bukan anjing. Anjing semua kata 7 kali. Jadi haram makan, semua tu haram, dua-dua tu haram. Itu maknanya itulah kalau kita ada dengar lah. Dan ada juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tak perlu basuh babi 7 kali. Kita kata macam ni lah. Saya adalah masa saya dululah duduk di di luar negara dulu, di negara orang putih lah. Pelajar-pelajar kita, anak-anak kita lah, belajar di Australia, belajar di UK, di England. Kadang-kadang dia mesti duduk di hall, dia panggil hostel tu ni. Di hostel tu kadang-kadang diletakkan bercampur di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Satu rumah. Jadi satu rumah, satu peti sejuk, satu sinki, satu apa lagi, semua satulah, bilik dalam lainannya. Tapi tempat masak sama, peti sejuk sama. Takkanlah nak simpan daging, nak simpan ayam dalam bilik. Beli, simpan dalam peti sejuk lah. Peti sejuk tu kita simpan bawah, dia simpan atas. Dia simpan cik baby dia lah dalam peti tu kan. Kadang-kadang sama-sama dalam freezer. Kita tarik mestilah tersentuh. Dia ambil, dia basuh di sinki tu juga tu kan, tempat kita basuh tu. Situlah kita basuh ayam, di situlah dia basuh cik baby dia tu. Habis tu dia tak samak. Jadi bila kita nak samak, tak samak. Dia buka peti sejuk, tangan dia bekas basah-basah, bekas benda tu. Kalau ikutnya lah, maknanya kita kena bawa pasir lah, bawa tanah selalu tu kan. Lepas tu basuh 7 kali. Lepas dia guna, kita guna pula, basuh 7 kali. Peti ais, pemegang peti ais tu habislah pula ni. Dia kata apa benda pula lah ni orang Brunei ni bawa pasir pula dah. Habislah satu rumah dia kan dah lah. Jadi maknanya banyaklah, tak cerita, panjang ceritanya. Macam mana nak selesai masalah tu. Jadi pada ketika itulah kemudahan dan juga pandangan ulama-ulama ni mungkin boleh diguna dalam keadaan-keadaan yang terdesak, gitu. Iaitu pandangan yang mengatakan apa? Babi ikut mazhab lainnya tak boleh, tapi kena belajar lah. Sebab itulah anak-anak yang nak keluar negara ni, yang nak duduk luar negara ni, terutama yang akan duduk dengan orang-orang yang bukan Islam, dalam satu rumah tu sepatutnya kena belajar dari segi agama, dari segi halal tak halal. Takut dia jadi pening-pening nanti kan duduk di sana tu kan. Jadi kena buat lah patutnya kan. Kena ada kursus. Saya rasa ada kursus kan, ada ustaz-ustaz di sana kan yang tu. Tapi maknanya kefahaman budak-budak tu, dia kena ada kesedaran supaya tahu. Jangan dibuat donor je, tak apalah, dia kata tak apalah, semua tak apa. Dia pergi tengok di negeri orang putih tu, orang Arab elok-elok pergi beli ayam tu supermarket tu, yang tak sembelih tu, dia kata tak apa. Ahli kitab Arab ni bukan semua baik. Arab ni perangai macam-macam juga Arab ni kan. Tengok pakai seluar pendek lah, macam-macam Arab ni kan. Jadi orang kita pun ikutlah sebab Arab kan, janggut pula tu. Jadi kena pesanlah juga kepada anak-anak kita juga kan. Jangan jaga-jaga sikit. Maknanya insya-Allah dengan ilmu, insya-Allah selesai masalah, insya-Allah. Tu untuk nilai. Seterusnya, yang keduanya, ulama-ulama telah bahagikan, dia kata nama jenis yang kedua ialah mukhaffafah. Mukhaffafah ni bukan nama yang Nabi letak. Ni ulama letak untuk mudahkan kita. Ceritanya ialah kerana dia kata telah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kira hadis ni sangat kuat. Bila sebut Bukhari, sebut Muslim, dua-dua orang riwayat tu memang power. Hadis tu bukan hadis main-main tu. Kalau ikut dari segi tertibnya, selepas daripada Quran, Bukhari Muslim lah, tak ada lah. Bila Bukhari Muslim tu orang tak tolak dah. Jadi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan, disebutkan, dia kata an Ummi Qaisin binti Mihsan radhiyallahu anha, seorang sahabiah, sahabat perempuan bernama Ummi Qais. Orang perempuan ni di zaman Nabi tanah Arab ni dulu. Dia nama mereka ni
dia nak kata apa, segan ni malu lah dia tak suka sebut nama dia. Kalau nama dia Fatimah, dia tak suka nama Fatimah, tapi dia akan letakkan depan tu ummu, kecuali ummahatul mukminin lah. Ummahatul mukminin itu makna isteri Nabi, itu memang disebutkan nama dia, sebab memang kena tahulah Aisyah ke Hafsah ke dan sebagainya. Tapi kalau orang lain selain daripada isteri Nabi, biasanya dia akan sebut dengan ummi gitu. Walaupun kadang-kadang tu ummi tu maknanya emak, Ummi Qais artinya ialah mak kepada Qais. Habis tu siapa mak kepada Qais? Orang tahulah biasanya. Kalau mak Qais, orang ni. Mak ni orang ni, macam tu. Jadi dia kata, dia ni innaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama. Dia telah bawa anak dia yang kecil, dia kata. Anak lelaki dia, ibnin laha saghir lam ya'kulut ta'am, yang tidak makan makanan. Itu. Jadi biasalah kita ni kita cantik, maknanya bagus, kita bawa anak kita, kalau ada anak-anak yang kecil-kecil lagi ni, kita bawa kepada orang-orang soleh, untuk saya doakan lah dan macam-macam lah kan. Tu bagus macam tu. Kalau tahnik pun eloknya tahnik oleh orang-orang soleh juga. Tu yang cerita tahnik yang kena denda hari tu tu tahnik juga tu kan, dipanggil orang soleh, kemudian tiba-tiba kena denda semua kan, sebab apa? Langgar SOP. Tu hari tu. Tu cerita lain pasal langgar-langgar tu, tapi nak ceritanya memang betul lah, iaitu kalau tak masalah keadaan-keadaan biasa normal, maka cantik kita panggil orang-orang soleh, orang-orang baik untuk tahnikkan anak kita tu. Tahnik tu dia letakkan sikit manisan tu kan, ambil daripada kurma tu, letakkan dalam mulut budak tu. Jadi dia sebut di sini, Ummu Qais ni dia bawa anak dia, anak lelaki yang kecil, dan anak tu tidak makan makanan lagi. Biasanya orang-orang Arab ni ataupun yang cantik lah, yang diamalkan ialah anak-anak ni tidak diberi makan kecuali susu saja sehingga 2 tahun. Itu paling cantik lah. Tapi kita susah lah nak amal sekarang ni. Kita mak pun nak pergi kerja pula lepas ni kan, lepas 5 bulan, lepas 3 bulan habis nak pergi kerja, nak tinggal baby macam mana, susah lah. Kita pun berilah makan New Zealand lah, Australia lah, Neston lah, macam-macam benda lah sekarang ni kan nama. Kalau kecil-kecil dulu makan nasi, saya makan nasi apa benda, nasi penyek je mak tu kan, penyek nasi. Lepas tu makan macam tu, jadi macam bubur. Tu style zaman dulu. Zaman sekarang ni macam-macam benda lagi dalam tin tu, tak tahu mendatang daripada mana kan. Bukannya tak halal, tapi maksudnya benda-benda tu entah datang daripada mana. Jadi jagung ke dia buat macam-macam. Jadi maknanya kalau macam tu dah cerita lain. Ni zaman dulu ni dia tak makan makanan biasanya. Jadi dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila diberi bawa kepada Nabi, jadi Nabi peganglah budak tu. Dia tak sebutlah nama dia apa ni. Jadi bila dia pegang tu fabala ala saubihi. Budak ni bukan tahu apa kan. Bukan dia kenal Nabi tak Nabi, dia ni budak kan. Baby kecil lagi, anak damik kan. Dia pun kencing lah, dia kira sedap duduk dia kencing atas. Tak kira baju Nabi kan. Jadi dia pun lepas daripada dia kencing, dia kata fada'a bima'in. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada para sahabat beri air sedikit. Minta air daripada para sahabat, sebab budak tu dah kencing atas baju Nabi ni. Fanadahahu walam yaghsilhu. Lalu Nabi ambil air tu sikit, dia basahkan tangan dia, kemudian dia percikkan atas tu, tempat kena najis tu. Jadi baby ni tak pakai pampers lagi, zaman tu tak ada pampers lah kan. Jadi bila kena tu Nabi buat macam tu je, percik macam tu je, bukan basuh. Kalau basuh habislah basah kan, macam kena hujan pagi tadi. Ni dia percik saja. Jadi daripada hadis ni, maka dia kata, ulama-ulama kata bahawa cukuplah budak yang tak sampai umur 2 tahun, lelaki, tidak makan melainkan susu ibunya ataupun susu manusia. Gitu susu manusia maknanya susu orang lain lah. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masa dia damik dulu tu, dia menyusu dengan ibu dia, kemudian tu Suhaibah Al-Aslamiyah, kemudian tu dengan Halimah As-Sa'diyah, sehingga umur sampai 4 tahun 5 tahun, bukan menyusu sampai 4 tahun 5 tahun, tapi tinggal bersama dengan Halimah tu di Bani Sa'ad sehingga 4 tahun 5 tahun,
sampailah kena belah dada tu, barulah dia balik. Barulah dia hantar balik oleh Halimah. Jadi maknanya menyusu ni mungkin menyusu dengan orang lain, walaupun amalan ini saya rasa kurang sikit lah orang kita buat lah, jarang orang kita buat ni. Maknanya beri menyusu kepada orang lain. Mak dia tak ada susu, dia pergi menyusu, hantar kepada orang lain. Jadi zaman Nabi dulu dihantar kepada kampung sebab dia kira Mekah tu bandar pada masa tu, sebab ramai orang luar datang. Bila orang luar datang, bahasa dia bercampur, kemudian tu udara dia kurang bersih sikit lah sebab ramai orang. Jadi dia hantar ke kampung-kampung supaya dia akan belajar bahasa yang fasih. Dia kira orang kampung ni pada masa tu bahasa Arab dia lebih baik daripada bahasa ni. Sebab itulah Nabi tu makna mantap lah kata bahasa dia. Jadi seterusnya, itu hadis ini, hadis Bukhari dan juga Muslim ini menjadi bukti bahawa apa? Iaitu cukuplah air kencing mesti lelaki mesti tak sampai umur 2 tahun, mestilah tak makan kecuali susu ibunya ataupun susu orang lain. Tak kira lah menyusu tu direct ke, menyusu orang panggil direct lah dengan mak, ataupun susu tu dimasukkan dalam peti ais macam-macam, tak kira lah dalam botol, dalam apa pun boleh semua. Yang pentingnya tak campur dengan benda lain. Itu jadi kalau susu ni, susu domek, susu everyday ke macam mana pula everyday, everyday bateri everyday jadi susu tu macam mana? Susu tu dia setengah ulama kata tak boleh dah. Sebab apa? Dia banyak bercampur dengan macam-macam dah, dengan lembu, dengan tak tahu apa benda campuran dah masuk dalam tu. Seterusnya yang ketiga adalah an-najasatul mutawassithah, yang pertengahan, najis yang pertengahan. Jadi kita sebut kembalilah, mana tak perlulah hafal nama ni, tetapi cara basuh dia kena tahu, cara basuh dia. Wahia najasah ghairul kalbi wal khinzir, selain daripada anjing dan juga babi. Wa ghairu baulis sabiyil ladzi lam yat'am illa laban, dan juga selain daripada air kencing. Air kencing bukannya taik dia, bukan. Kalau taik dia tak boleh, taik dia tu kira najis. Kalau keluar yang sebelah belakang, kalau sebelah depan tu, kalau dia pancuk tu. Jadi dia kata selain daripada keduanya tu, seperti air kencing manusia, warausul haiwan ataupun tahi binatang, waddaman dan juga darah, wasummiyat mutawassithah li'annaha la tathur birrashi wa la yajibu fiha tikrarul ghusli iza zalati ainuha bi ghuslatin wahidah. Dinamakan pertengahan kerana apa? Kerana tak cukup dengan renjis dan tak perlu kepada 7. Gitu. Jadi sebab itulah pertengahan. Jadi berapa kali nak basuh? Basuh dia ialah sekali paling kurang. Tapi kalau tak hilang lagi najis dia, kena lebih lah daripada sekali. Yang babi, anjing tadi ni, walaupun sekali dah hilang, mesti juga 7. Yang sini renjis saja. Renjis itu renjis lah, bagi membasahkan sikit, ada air kat situ je. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia kata diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Daripada Anas. Anas ni ialah sahabat yang mana mak kepada Anas ni, bila Nabi sampai ke Madinah, orang berebut nak beri hadiah. Berhadiah kepada Nabi. Orang ni beri ni, orang ni beri tanah, orang ni beri rumah, orang ni beri macam-macam. Orang nak bantu Nabi. Jadi dia ni sedih sebab dia tak ada apa-apa, mak dia ni, mak kepada Anas. Jadi akhirnya dia bawa anak dia, pada masa tu dia katakan umur lebih kurang 8 tahun. Anas ni diberi kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak beri kepada kamu, aku beri anak aku ni untuk berkhidmat kepada kamu. Jadi dia hidup bersama dengan Nabi SAW sejak daripada mula Nabi sampai ke Madinah sampailah kepada Nabi wafat. Jadi dia jadi khadim panggilnya, jadi tukang khidmat, free lah. Tukang pegang kasut, tukang pegang apa, Nabi nak buang air, dia akan bawa air dan sebagainya lah. Nabi nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tahu semua benda yang berlaku kepada Nabi di luar rumah. Kalau dalam rumah ada Aisyah dalam rumah, di luar rumah Anas. Jadi Anas ni dia kata aku kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, tabarraza li hajatihi,
Orang Arab kalau buang air dulu tak ada tandas kalau kita sekarang no problem. Bukan dalam rumah ada tandas, dalam bilik ada tandas. Tak tahu nanti akan datang apa benda, tak tahu lagi lebih maknanya hebatlah kita. Zaman dulu kalau dia nak buang air, dia akan pergi ke padang pasir. Padang pasir tu biasanya ialah dia akan cari tempat yang rendah, bukan tempat tinggi. Ke tempat tinggi duduk atas tu nampak semua orang satu dunia nampak jadi dia cari tempat rendah. Jadi tempat rendah tu itu dalam bahasa Arab dipanggil ra'id, dia panggil ra'itin. Ra'itun ni maknanya ialah satu tempat yang rendah, jadi dia akan turun ke situ, kemudian dia akan buang air ke situ. Jadi yang kata sini ialah sebagaimana contohnya cerita Aisyah mungkin masyhur ataupun tak masyhur lah kita selalu dengar mungkin, iaitu cerita Aisyah yang dipanggil sebagai hadisul ifki. Hadisul ifki ni cerita yang Aisyah tu bersama dengan Nabi SAW kalau nak keluar daripada Madinah dalam peperangan ke mana-mana, isteri dia ada 9 tu dia akan cabut undi siapa yang akan keluar. Jadi cabut undi lah, orang ni naik nama dia, sekali naik dia Aisyah, jadi Aisyah ikut. Jadi Nabi sekali tu berjalan-jalan pergi keluar, dikatakan masa tu peperangan Bani Qainuqa, dia kata Bani Qainuqa ni luar Madinah lah. Jadi on the way balik, jadi orang Arab ni biasanya dia berjalan tu kalau penat dia berhenti, dia berhenti berkhemah semua. Kita berkhemah di sini, lepas tu dah habis tu berjalan lagi, macam tu. Jadi biar masa berkhemah tu Aisyah nak buang air. Bila nak buang air, dia turun daripada unta dia. Turun unta, dia cari tempat rendah tu. Sudah dia buang air, maknanya tempat tu jauh. Jadi berani jugalah kan orang zaman dulu kan, maknanya dalam padang pasir tu dia berjalan. Kemudian sudah buang air, Aisyah ni dia balik semula. Tengok-tengok dia punya apa ni, rantai dia, bukan rantai leher, bukan rantai lawak, dia kata rantai batu-batu macam tu je lah, macam bawa tasbih kita ni macam tu, jatuh tak ada mana dah, hilang. Dia pergi semula cari tempat dia buang air, cari lama, dah lama balik semula, orang semua dah tak ada lah, dah berjalan dah, unta dia pun tak ada, orang semua dah berjalan. Tu cerita dia, cerita tu masyhur. Jadi kita akan cerita kemudian lah kalau ada kesempatan kesempatan ni nak ceritanya, nak buang air dia akan mesti pergi tempat jauh daripada orang. Jadi tempat tu, jadi Nabi SAW dia katakan, Nabi SAW apabila dia nak buang air, ataituhu, maka Anas ni akan ikut Nabi ni dan bawa air. Jadi kesimpulan dia ialah apa? Maknanya ialah basuh dengan air tu dah cukup. Dan Nabi tak basuhlah 7 kali. Itu satu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, an Ali radhiyallahu anhu qala. Ali berkata pula, ni cerita Ali pula. Ali ni maknanya dia ni adalah kita panggil menantu kepada Nabi. Sebab dia kahwin dengan Fatimah. Ali, Fatimah tu anak Nabi. Jadi Nabi tu menantu mertua dia lah. Dia menantu kepada Nabi. Kebetulan pula Ali ni dia kata kuntu rajulan mazza. Aku ni mazzak, aku ni. Mazzak ni maknanya selalu keluar mazi. Gitu. Maknanya asyik-asyik keluar mazi. Asyik-asyik keluar mazi. Mazi ni bukan mani, kan? Mazi ni sebelum mani. Kita panggil apa tak tahu lah kan. Orang sini panggil apa mazi juga Sama juga mazi. Air syahwat ke air mukaddimah gitu. Mukaddimah tu dia keluar yang tu dulu. Dia tu adalah dia kena beza. Ada orang tak tahu yang itu. Setengah-setengah tempat dia tanya. Dia kata, Allah, saya keluar mani, dia kata. Awak buat apa? Tak tahu lah, habis keluar, dia kata. Tengok apa benda tak keluar mani. Keluar mani ke mazi awak ni? Wajib mandi tak? Wajib mandi apa? Mazi tak wajib mandi. Cuma mazi najis, mani tak najis. Pula. Tapi macam mana nak keluar mani kalau tak keluar mazi? Tu jangan tanya banyak lah kan. Itu pandai-pandai sendiri. Yang pentingnya mani tak najis. Tak najis apa tu nak buat apa? Artinya kalau kena kain, kalau terlekat pada kain, kalau tak basuh tak apa. Kalau mani. Tapi biasanya mani ni keluar mazi dulu. Tapi mana tahu kan, ada orang tak keluar mazi dia keluar mani terus. Itu wallah alam. Tapi kena tahu lah tu bentuk dia tu kan. Macam mana? Yang tu keluarnya memancut. Yang tu gitu. Itulah adalah color dia lah, kuning tak kuning, kuning telur, putih telur, macam-macam. Jadi cerita sini Ali ni dia kata, aku ni
Aku ni adalah orang yang dia kata mazak ni orang yang banyak keluar mazi, selalu keluar mazi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu nak tanya, dia kata. Memanglah dia mau pak mertua dia kan nak tanya kan tak. Aku nak cerita malulah benda-benda gini ni. Tapi kita tak bolehlah malu kita nak belajar. Kemudian dia kata fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Dia suruh orang lain tanya. Orang tu nama dia Miqdad. Dad, tolong kita tanya aku. Dia kata macam mana ni? Dia kata dia bercakap. Jadi Miqdad pun pergi tanya. Ni mungkin cakap macam tu lah kan. Ada orang tanya ni ya Rasulullah. Ada orang tanya. Orang tanya tu siapa? Kalau kita tu, kalau ada orang tu sahabat aku ke, kadang-kadang kita tak pusing malu nak kata aku sendiri. Kalau soalan yang memalukan lah tak malu pun. Fasa'alahu, lalu dia pun bertanya dengan Nabi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihil wudu, pada mazi itu wudu, artinya batal wudu artinya. Dan kemudian wali Muslim yaghsilu zakarahu wa yatawadda, dan sambungan dari hadis itu lagi, dia hendaklah membasuh kemaluannya dan kemudianlah hendak dia berwudu. Jadi artinya bila Nabi suruh basuh, artinya benda itu adalah najis. Nabi sebut tak basuh 7 kali? Tak sebut. Jadi artinya ulama buat kesimpulan najis itu maknanya ialah najis yang mutawassithah. Letak nama. Letak nama supaya mudah. Jadi itu adalah hadis daripada Ali yang diriwayatkan oleh Ali. Jadi ada satu lagi pula macam tak sempat dah. InsyaAllah ada satu hadis lagi daripada Bukhari, saya baca sikit je. Daripada Bukhari, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi buang air. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin, lalu Nabi beritahu kepada aku, Ibnu Mas'ud ni. Ibnu Mas'ud ni sahabat juga yang hebat. Dia ni pandai baca Quran. Mengaji dia cantik. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kadang-kadang suruh dia baca Quran sikit, aku nak dengar. Gitu. Jadi kadang-kadang dia pun kata, aku nak baca Quran, bukan ke Quran tu turun pada kau ya Rasulullah. Nabi kata aku suka dengar orang baca. Gitu. Jadi Nabi, sebab dia baca sedap. Adalah orang baca sedap ni. Ada orang baca sakit telinga pula kita contoh kan, tapi ada yang sedap ni, sahabat-sahabat yang sedap ni. Jadi dia kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air, fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar, dia minta kepada aku supaya aku ni mencari 3 batu, 3 ketul batu. Ini nanti kita akan cerita selepas ni. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu salis falam ajidhu, aku cari tak jumpa batu, aku jumpa 2 saja. Nabi minta 3, aku jumpa 2. Aku cari yang ketiga tak jumpa. Fa akhaztu rausatan, lalu tiba-tiba aku jumpa taik. Dia kata taik apa? Taik unta kot. Taik unta ke, taik kuda ke, taik apa, taik binatang. Kalau di negeri Arab ni dia jadi keras. Keras dia tu macam batu. Kita rontok anjing tu, mati anjing pula. Keras tu. Dia mayat pun macam tu juga. Mayat ni saya pernah turun ke kubur. Saya turun ke kubur di negeri Mesir tu. Kubur dia bukan macam kubur kita. Kubur dia tu macam rumah. Dia bukan macam rumah, dia macam pondok kecil tu. Lepas tu dia ada lubang. Dia ada lubang pada apa ni dah. Macam tu kan. Dia ada macam Allah. Hari tu ada orang Malaysia mati, meninggal. Jadi saya pergilah, ikutlah, turunlah. Jadi pada ada lubang pada ni lantai macam ni. Lepas tu dia turun ke bawah. Ada rumah bawah tanah pula. Dalam tanah tu dia letak mayat tu. Dia bukan tanam. Kita panggil tanam tak. Tapi dia pergi letak di situ. Pakai dah tu letak bawah tu. Lepas tu tinggallah, tutup balik atas ni. Kalau ada orang mati pula pergi buka pula. Jadi masa kita turun tu lah ada lagi mayat tepi-tepi tu. Dia tinggal situ. Jadi tapi dia tak berbau. Jadi negeri Arab kot, dia jadi panas pasir ni. Jadi macam itulah kalau taik binatang tu dia akan jadi keras. Keras tu dia ambil macam batu lah, dia bawa kepada Nabi. Ni ya Rasulullah. Nabi tengok bah taik ke, Nabi buang. Kata, "Hei, aku tak nak benda ni." Nabi kata, "Apa cerita dia ni lagi ni?"
Ada lagi sikit lagi. Kita bersambunglah insya-Allah minggu hadapan insya-Allah. Cerita pasal 3 ketua batu ni Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguh dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.